Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Fatimah, iaitu pensyarah saya. Nama saya Nur Sarah Khadijah binti Zulkifli dari kelas C2. Baiklah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Kepentingan Aspirasi Sistem Terhadap Amalan Guru Berjiwa Pendidik adalah tema yang akan saya bentangkan pada kali ini. Saya akan mengulas 3 gelombang, 5 aspirasi sistem dan juga 6 aspirasi murid dan implikasinya di bawah PPPM ini. Sebelum kita terlambat, baiklah kita mulakan sekarang. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 dan akan berlangsung selama 13 tahun sehingga pada tahun 2015. PPPM ini dibangunkan dengan menilai prestasi sistem pendidikan negara semasa, mengambil kira pencapaian pendidikan masa lalu dan membandingkannya dengan tanda aras global. Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM. PPPM ini telah diluluskan telah diluluskan pada 6 September 2013 dan akan berlangsung selama 13 tahun sehingga tahun 2015. PPPM ini telah diwujudkan hasil idea daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara tujuan PPPM ini diwujudkan adalah untuk memastikan negara berada di kedudukan sepertiga teratas dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Selain itu, 5 matlamat sistem telah digariskan dalam PPPM ini, iaitu yang pertama, KPM ingin meningkatkan pencapaian semua pelajar dengan melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Selain itu, antara objektif aspirasi ini adalah untuk memastikan pelajar mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 3 gelombang ini, iaitu yang pertama ialah gelombang pertama. Gelombang pertama telah berlaku antara tahun 2013 hingga 2015. Gelombang pertama telah menumpukan kepada kemahiran teras dengan mempercepatkan perubahan dalam kaedah pelaksanaan program. Tumpuan telah diberikan kepada cara untuk meningkatkan kualiti pengajaran, meningkatkan kualiti pendidik, meningkatkan kualiti kepimpinan institusi pendidikan, mengajar pengetua dan juga meningkatkan kebolehan menggunakan bahasa. Strategi yang telah digunakan pada gelombang pertama ini adalah yang pertama, mengubah sistem dengan menyokong pendidik dan mengutamakan kemahiran utama. Selain itu, membimbing pendidik secara khusus untuk meningkatkan piawaian pendidik dalam mata pelajaran teras. Gelombang kedua pula wujud di antara tahun 2016 hingga 2020. Gelombang kedua ini telah dilaksanakan untuk mempercepatkan proses perubahan untuk setiap inisiatif yang bermula dengan gelombang pertama. Antara tujuan gelombang kedua ini diwujudkan adalah untuk menggalakkan perbaikan sistem, meningkatkan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru memperoleh lebih banyak pengetahuan, meningkatkan kurikulum peringkat rendah dan memulakan kurikulum baharu untuk peringkat menengah. Gelombang ketiga pula telah bermula pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2025. Gelombang ketiga ini telah dicipta kerana ia menumpukan pada peningkatan keluasan operasi dan juga peningkatan kecemerlangan yang telah diberikan fokus. Antara tujuan gelombang ketiga ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan fleksibiliti operasi dengan menggalakkan amalan kepimpinan rakan, mencipta sistem yang boleh mengekalkan kemajuan sendiri dan meningkatkan ke arah kecemerlangan. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu yang pertama ialah pelaksanaan yang dilakukan dalam sistem pendidikan negara bertujuan untuk melonjakkan pencapaian semua murid, mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Yang pertama ialah akses. Akses kepada kejayaan bertujuan untuk memastikan kanak-kanak di Malaysia mendapat pendidikan yang sama rata, tidak kira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik, seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan, daripada prasekolah sehingga ke sekolah menengah atas menjelang pada tahun 2020.
Selain itu, KPM juga telah menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak demi pembangunan dan kemajuan pendidikan agar dapat dinikmati oleh semua pihak, terutamanya kepada murid di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman serta kelompok minoriti. Yang kedua ialah kualiti. Pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Walaupun begitu, pencapaian yang cemerlang ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak kerana pendidikan negara lain telah membuktikan mereka mampu meningkatkan prestasi murid dalam masa yang singkat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Kesannya, jurang pencapaian antara sistem pendidikan di Malaysia dan juga negara lain semakin lebar menyebabkan pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat untuk memastikan sistem pendidikan negara kita setanding dengan pencapaian di peringkat global. Contohnya seperti pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study ataupun lebih dikenali sebagai TIMSS. Tiga ialah equity. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga gender. Tiga aspek utama yang dikenal pasti menjadi punca kepada kewujudan jurang equity iaitu yang pertama ialah pencapaian tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan juga peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin ataupun lebih dikenali sebagai KWAPM. Perkara ini membuktikan bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Lantaran itu, mobiliti sosial akan diberi penekanan dalam sistem pendidikan agar dapat memberikan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Bukan itu sahaja, pendidikan vokasional turut disediakan kepada murid yang mempunyai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Dengan cara ini, murid akan mempunyai lebih banyak peluang dalam aliran akademik vokasional dan teknikal. Yang keempat ialah perpaduan. Malaysia sangat dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Dengan itu, sekolah merupakan satu tempat yang terbaik dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana dipercayai murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Yang kelima ialah kecekapan. Aspirasi pendidikan nasional yang kelima ialah kecekapan. Kerajaan menerusi bajet tahunan telah memperuntukkan perbelanjaan besar kepada sektor pendidikan iaitu sebanyak 16%, secara jelas menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab guru-guru dan warga pendidik di sekolah untuk memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat secara lebih bertanggungjawab dan menggunakan sumber yang ada secara cekap, berkesan dan memberi impak yang maksimum. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai 6 aspirasi murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia akan terus mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global pada masa akan datang. Baiklah, sekarang saya akan memperjelaskan mengenai 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar secara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan juga bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan juga kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Seterusnya, yang keempat ialah kemahiran dua bahasa. Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran bekerja. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi menepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Dan terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh terikat dengan prinsip rukun negara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat kukuh cintakan negara amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya melalui belajar memahami, tetapi juga menerima serta menghayati hakikat kepelbagaian. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan mengenai 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Yang pertama ialah menyediakan kesemeratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua ialah memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Yang keempat pula ialah meningkatkan kualiti guru dan menjadikan profesi keguruan sebagai profesi pilihan. Yang kelima ialah memastikan pemimpin yang berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan yang keenam ialah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Yang ke-8 ialah mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Pelajaran. Yang ke-9 ialah memperluaskan jalinan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Dan yang ke-10 ialah memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yang dikeluarkan. Serta yang terakhir sekali ialah meningkatkan keluasan accountability awam. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah memberikan implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia, iaitu yang pertama ialah implikasi terhadap kurikulum. Kurikulum sekolah yang sedia ada perlu ditambah baik melalui transformasi kurikulum. Antaranya ialah murid yang berkeupayaan boleh menyelesaikan masalah. Selain itu, murid boleh membuat keputusan dan bersedia menghadapi cabaran. Seterusnya ialah menambah baik program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid agar mereka berilmu pengetahuan, berketerampilan dan juga berakhlak mulia. Selain itu, terdapat transformasi kurikulum pada peringkat prasekolah.
Kurikulum standard prasekolah kebangsaan telah ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan bagi sejajar aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Merangkumi aspek kurikulum iaitu kandungan pedagogi dan juga pentaksiran. Selain itu, transformasi kurikulum prasekolah ini bertujuan untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan kemahiran nilai yang relevan. Seterusnya, pentaksiran dilakukan secara sistematik dan juga berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap perkembangan murid. Seterusnya, kita beralih kepada 1.2 iaitu transformasi kurikulum sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Melalui ini, kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum sekolah menengah telah ditambah baik dan dijenamakan semula dengan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah yang baharu. Kandungan telah disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan kemahiran nilai serta pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan pengajaran dan juga pembelajaran yang berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada 1.3 iaitu penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Penambahbaikan kurikulum pendidikan khas ini telah melibatkan 3 cabang utama iaitu masalah pembelajaran, masalah penglihatan dan juga masalah pendengaran. Beberapa mata pelajaran telah diubah sesuai bagi memastikan subjek ini menepati keperluan murid berpendidikan khas. Sekarang saya akan menjelaskan implikasi terhadap murid pula. Terdapat 3 subtopik dalam implikasi terhadap murid, iaitu yang pertama ialah persekitaran pembelajaran. Murid yang belajar dalam persekitaran yang kondusif akan berasa teragum dan terdidik. Selain itu, mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang bertaraf dunia, sekaligus mempunyai hak untuk bersuara dalam membentuk pengalaman belajar. Dan pada masa yang sama, murid juga akan bekerjasama dengan guru untuk mengurangkan kelakuan yang mengganggu pelajaran. Seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran insaniah, iaitu yang terdapat dalam subtopik 2.2. Dalam pengetahuan dan kemahiran insaniah ini, murid akan didedahkan dengan pembelajaran dari segi akademik dan juga bukan akademik. Murid juga lebih banyak diberikan tugasan berasaskan projek dan juga masalah yang dilaksanakan secara berkumpulan. Selain itu, dalam subtopik ini, banyak aktiviti meneroka dan membina pengetahuan dan kemahiran baru telah diaplikasikan. Yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir akan dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi agar murid berkemampuan untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran global. Selain itu, telah melakukan inovasi dalam dunia teknologi yang berkembang pada hari ini. Dan juga, murid perlu menunjukkan keupayaan untuk menganalisis maklumat, menjangka masalah dan juga mendekati isu kritis. Dalam subtopik 2.4 pula iaitu peluang pendidikan. Peluang pendidikan ini bermaksud pendidikan perlulah diberi sama rata, tidak kira gender dan juga latar belakang sebuah keluarga. Seperti mana yang kita tahu, keluarga yang miskin ataupun kurang berkemampuan kebiasaannya tidak mementingkan pendidikan. Masalah ini telah menjadi semakin sukar jika murid itu tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah melakukan satu langkah efektif agar semua murid di Malaysia ini mendapat hak pendidikan yang sepatutnya, tidak kira latar belakang, sama ada mereka duduk di kawasan pedalaman ataupun di bandar. Seterusnya, dalam subtopik 2.5 pula ialah murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas ini perlu diberi penekanan kerana ada setengah daripada mereka mempunyai kebolehan dalam pembelajaran walaupun mereka mempunyai kekurangan. Seperti mana yang kita tahu, seseorang yang mempunyai kekurangan ini sebenarnya mempunyai semangat yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Jadi, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia seharusnya memberi penekanan kepada murid berkeperluan khas ini dan membantu mereka untuk mendapat hak pendidikan yang sama rata dengan manusia yang sempurna yang lain. Yang ketiga pula ialah implikasi terhadap guru.
terdapat 4 subtopik dalam implikasi terhadap guru ini, iaitu yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran, guru-guru perlulah memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan itu tercapai. Selain itu, profesionalisme seorang guru dilihat dari aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, iklim dalam bilik darjah. Seterusnya, guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, memberikan nilai dan juga kelakuan murid. Dan subtopik 3.2 pula ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan kemahiran. Guru juga harus berani meneroka, iaitu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dengan memastikan diri dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang holistik, kreatif dan juga inovatif. Seterusnya, kita beralih pula kepada 3.3 iaitu kemahiran teknologi. Kemahiran teknologi ini membawa maksud guru perlu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Setelah itu, semua guru perlu mencapai standard iaitu memudahkan dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Dan akhir sekali, guru perlu mempamerkan pengetahuan dan gaya kerja seorang profesional inovatif termasuk kemahiran TMK dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Dan subtopik 3.4 pula ialah guru perlu mempunyai wawasan, di mana wawasan ini bertujuan untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan. Selain itu, guru juga harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Selain daripada itu, guru juga perlu bersaing di peringkat global dan mencapai tahap standard global agar ilmu yang dicurahkan kepada murid itu dapat dimanfaatkan. Dalam subtopik 3.5 iaitu subtopik terakhir dalam tajuk 3, guru perlulah menjadi suri teladan kepada murid. Guru perlu menjadi suri teladan kepada murid agar nilai dan perpaduan dalam kalangan murid dapat dicapai. Selain itu, guru harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku untuk membangunkan murid dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kurikulum. Yang keempat ialah implikasi terhadap pemimpin sekolah, di mana pemimpin instruksional yang cemerlang dan bertindak sebagai ejen perubahan adalah salah satu ciri yang perlu dititik beratkan dalam implikasi terhadap pemimpin sekolah. Selain itu, pengetua sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong kepada guru, murid dan juga kaki tangan harus menjalankan tanggungjawab secara adil dan saksama. Dan yang terakhir sekali ialah implikasi terhadap latihan guru, di mana pengambilan guru pelatih kurikulum IPG ataupun kualiti kepimpinan IPG ini perlu diberi penekanan agar guru pelatih ini dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik selepas mereka dipostingkan di kemudian hari.